Dan apabila Islam datang juga, kalau kita lihat di antara perkara yang ditekankan di dalam syariat Islam ini adalah kebebasan manusia yang dibuka dalam bentuk amalan. Ini menarik. Islam datang tak memaksa orang memeluk Islam. Siapa nak memeluk Islam, dia boleh peluk Islam. Ada tak kelebihan? Ada. Mereka boleh menerima zakat dan sebagainya untuk memeluk Islam. Ada kelebihannya. Tapi kalau dia tak mau juga, dia tak mau juga menerima Islam, dia dah ada agama lain di negara dia, dia tak nak terima Islam, dia tidak dipaksa. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sehingga mereka bayar cukai kepada kerajaan Islam. Bagi cukai dalam keadaan merendah diri, itu telah memadai, walaupun mereka tak mau masuk Islam. Islam bagi kebebasan beragama. Baik, itu untuk orang yang tak mau terima Islam. Bayangkan agama Islam ni, kalau sampai ke satu tempat, dakwah orang kepada Islam, kalau ada orang tak mau terima, terpulang. Bayar cukai lah, jangan lari cukai. Lari cukai boleh masuk penjara. Satu. Kalau telah pun menerima Islam, okay, kita cerita tentang orang yang telah menerima Islam. Uniknya, di dalam agama ini, meskipun syariat telah jelas, al-halal bayyin, wal-haram bayyin, wa bainahuma umur mushtabihah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang tak clear, grey area. Boleh jadi halal, boleh jadi haram. Jelaslah kita kira, ada perkara yang halal, ada perkara yang haram. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Namun begitu, hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran sangat limited. Bukan kesemua kesalahan dalam agama ini dihukum. Jadi kena nampak dua ni. Ada tak ancaman untuk melakukan dosa? Ada. Banyak dosa yang kita buat, ada ancaman di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Apakah kesemua dosa-dosa ini ada hukuman ke atasnya? Tak. Tak semestinya. Nampak Islam datang macam mana? Tuan-tuan bayangkan, hudud kan? Berapa kesalahan sahaja dikenakan hukuman hudud? Mencuri dikenakan hukuman hudud. Baik, di sebalik mencuri, pasal apa kena hukuman hudud? Hampir ambil harta orang lain, kena hukuman hudud. Minum arak, kena hukuman hudud. Di sebalik minum arak, kena hukuman hudud. Kenapa kena hukuman hudud? Sebab apabila orang mabuk, banyak kerosakan yang dilakukan oleh orang mabuk. Dan kebanyakan kerosakan yang datang daripada arak sama sahaja dengan kerosakan yang datang daripada dadah. Sebagaimana dadah telah menghancurkan ramai orang, arak telah menghancurkan ramai orang juga sebegitu. Maka ada hukuman untuk orang yang minum arak dalam Islam. Hukuman untuk orang minum arak. Hukuman untuk orang yang berjudi. Yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Memerangi Allah dan Rasulnya dan menimbulkan kerosakan di atas muka bumi ini. Perompak, perogol, orang yang buat kesalahan, rompakan terbuka semua ni, ada hukuman kepada dia. Yuqattalu yusallabu tuqatta' aydihim wa arjuluhum. Sama ada dia dibunuh ataupun dia disalib ataupun dipotong tangan dan kakinya, ada hukuman, ada hukuman. Baik, selain daripada tu, ada tak hukuman? Saya nak bagi satu contoh kan. Islam mewajibkan kita tutup aurat, betul? Laki ke, perempuan ke, kena tutup aurat. Baik, kalau tak mau tutup aurat, ia satu kesalahan. Bukan nak cerita aurat takat mana, tapi kalau tak mau tutup aurat, kesalahan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebut sinfani min ummati lam arahuma. Ada dua kelompok daripada umatku yang aku tak tengok lagi di zaman ni. Nanti akhir zaman akan ada. Salah satunya apa? Nisa kasiyat ariyat. Perempuan yang pakai baju tapi sama macam tak pakai baju. Dia pakai tapi kainnya sangat sikit, sangat menonjolkan bahagian-bahagian tubuhnya macam tak pakai baju. Ada kesalahan, ada ancaman. Tapi ada tak hukuman dalam agama? Tidak disebut sebarang hukuman. Ya salah, betul. Tapi kalau orang tu dia pilih, dia nak buka aurat juga. Dia nak buka aurat juga. Ada tak hukuman hudud kepada dia? Tak ada hukuman hudud. Tapi kalau kerajaan nak buat hukuman untuk pakaian yang menjolok mata dan sebagainya, itu terbuka. Ada ruang yang agama bagi untuk kerajaan buat hukum. Tapi hudud, tak ada. Apakah dia boleh buat begitu? Dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia buka aurat. Tapi kalau dia buka juga, hak dia sebagai rakyat di dalam negara Islam tak boleh dicabut. Tak boleh dicabut. Dia dapat hak dia. Sebab tu satu hadis kan yang saya suka nak kongsi ni.
Satu lagi contohlah, contoh zina sebagai contoh. Zina dosa besar. Betul? Zina dosa besar. Siapa yang buat zina, ada hukuman syarak terhadap kesalahan tu. Agama ada letak hukuman dia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki yang berzina, sebatlah setiap seorang daripada mereka dengan 100 sebatan. Dalam hadis disebut kalau dah kahwin, rejam. Ada hukumannya. Baik. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi SAW, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni wajadtu mra'atan fi bustan." Aku jumpa satu perempuan di taman. Aku jalan, aku jumpa perempuan tu. Qabbaltuha, lazamtuha, ghair anni lam unkihha. Aku jumpa perempuan yang aku buat banyak benda dengan perempuan ni kecuali tidak melakukan kesalahan jima. Itu sahaja yang aku tak buat. Yang lain aku dah buat dah. If'al li ma syi'ta, buatlah apa hukuman yang kau nak buat kepada aku wahai Rasulullah. Dia pergi menyerah diri kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, aku buat benda salah, tapi salah yang aku buat ni within the limit lah, cuma aku tak sampai melakukan jima. Tolonglah hukum aku, bersihkan aku wahai Rasulullah." Nabi SAW diam. Lama Nabi diam, dan dia duk cakap lagi, "Ya Rasulullah, aku datang ni nak minta hukuman, tolonglah hukum aku." Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, "Satarallahu alaihi law satara ala nafsihi." Mamat ni kalau hang duduk diam, tutup kesalahan hang, Allah akan ampunkan kesalahan hang. Kalau hang duduk diam, dia nak main mengaku juga dekat Nabi kerana sucinya jiwanya, kerana dia betul-betul beranggapan bahawa pengampunan Allah itu lebih penting, maka dia datang, dia mengaku juga. Akhirnya Nabi SAW kata dekat para sahabat, panggil dia mai. Dia pun datang. Nabi SAW bacakan ayat kepada dia, "Wa aqimis salat tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Dirikanlah salat pada sebelah siang dan sebelah malam, sesungguhnya kebaikan menghapuskan kesalahan. Baik, yang dia buat tu salah ke tidak? Salah. Dosa ataupun tidak? Dosa. Tapi Nabi hukum ataupun tidak? Nabi tak hukum dia ketika itu. Nabi kata, dirikan salat. Artinya iringi dengan perbuatan kebaikan, minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Cuma nak ceritanya di sini, dalam banyak kes dalam agama, kesalahan sekalipun bukan semuanya dihukum. Ada ancaman, tapi bukan semuanya dihukum, melainkan beberapa kesalahan tertentu. Dan juga agama ini bagi ruang untuk kerajaan melaksanakan hukuman-hukuman lain. Ta'zir kerajaan boleh, tapi ada syaratnya, tak bolehlah buat ta'zir sesuka hati bagi orang tu teruk-teruk. Dalam hadis disebut, "La yuzladu fawqal 'ashr illa fi had min hududillah." Nak sebat tak boleh lebih 10 kali melainkan pada hudud. Kalau tidak boleh kurang daripada tu. Jadi ada kebebasan untuk orang yang tak nak memeluk agama Islam. Ada kebebasan untuk dia bayar cukai kepada kerajaan. Untuk orang yang telah memeluk agama Islam, dia tak nak amalkan sebahagian hukum kerana dia malas, ataupun dia rasa macam, "Aku tak boleh lah nak laksanakan hukum ni. Ada orang kata, I ni hati baik, cuma tudung dia tak pakai." Contohlah, kita hukum dia tak? Kita tak hukum. Agama tak hukum dia. Kalau ada orang duit banyak tapi tak mau pergi haji, dia rasa duit memanglah ada banyak, tapi nak prepare nanti kot-kot ada apa-apa nak pakai duit ni, tak mau pergi haji lagi, duit banyak. Kita hukum dia tak? Kita tak hukum. Walaupun dia telah meninggalkan satu perkara yang dia perlu buat. Dalam masa yang sama, ada perkara yang dikenakan hukuman kalau orang tu dah memeluk Islam. Baik,